Hai murid-murid, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu dengan Cikgu Audrey. Okey, hari ini kita akan belajar unit 8, Sekolah Bersih, Murid Selesa. Okey, boleh ambil keluar buku teks dulu. Buka buku teks ke muka surat 45. Okey. Petikan ini tajuknya ialah Taman Bahasa Melayu. Okey, kalau boleh dengar bacaan cikgu. Lepas itu baca sendiri. Kalau nak rekod pun boleh. Sedia? Okey. Di kelas Kuan Hong ada Taman Bahasa Melayu. Di sini juga terdapat ruang bacaan dan pokok ilmu. Cikgu Wong dan murid-murid menghias taman kelas. Mereka menggantungkan kad perkataan pada pokok ilmu. Hasil kerja murid juga dipamerkan di taman ini. Taman kelas ini bersih, cantik dan gemas. Murid-murid membaca buku di taman ini dengan selesanya. Okey. Sekarang ada 4 soalan yang perlu kamu jawab di dalam buku latihan kamu. Okey, yang pertama, di manakah Taman Bahasa Melayu itu? Kedua, siapakah yang menghias taman kelas itu? Ketiga, apa yang dipamerkan di taman itu? Dalam petikan ada jawapan. Nombor 4, bagaimanakah kita boleh memastikan taman kelas itu bersih, cantik dan gemas? Apa yang kita buat agar taman itu bersih, cantik dan gemas? Boleh namakan 1-2 cara. Buka buku teks anda ke muka surat 46. Petikan ni, tajuknya ialah Pusat Sumber Ceria. Okey, sekarang cikgu akan baca dulu. Kalau boleh, murid-murid ikut bersama. Sekolah Kuan Hong menyertai pertandingan Pusat Sumber Ceria. Kuan Hong dan rakan-rakannya membantu guru mereka. Mereka bekerjasama menceriakan pusat sumber. Okey, sekarang perenggan kedua. Ini perenggan kedua. Kenapa kosong? Okey, jadi murid-murid kenalah membina perenggan kedua ini sendiri. Ada diberi 3 frasa. Yang pertama, meletakkan pasu bunga. Tengok yang letak pasu bunga tu budak lelaki ke budak perempuan? Kalau budak perempuan, bagilah nama perempuan. Sebagai contoh, Siti meletakkan pasu bunga berwarna merah jambu di atas meja. Okey. Frasa yang kedua tu ialah menampalkan poster. Lihat gambar tu baik-baik. Budak lelaki ataupun budak perempuan yang menampal poster. Lepas itu bina ayat. Yang ketiga ialah menyusun kerusi. Berapa orang murid? Tulislah mereka sedang menyusun kerusi. Jadi perenggan kedua ini perlu ada 3 ayat. Okey. Ini pula perenggan ketiga. Okey. Akhirnya,
Tugas mereka selesai. Pusat sumber sekolah menjadi cantik dan selesa. Mereka berharap agar sekolah mereka berjaya menjadi Johan. Okey, seterusnya ialah kata adjektif bentuk. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 48. Sebelum kita baca petikan di muka surat itu, cikgu nak kenalkan apa itu kata adjektif bentuk. Okey, yang pertama ialah bulat. Bulat. Ini ialah bulat. Bentuk dia bulat. Seperti bola. Okey, jadi bola ini bulat. Ini pula ialah bujur. Bujur. Okey, tengok pinggan ini bujur. Okey, apa lagi benda yang bujur? Seperti telur. Itu bujur. Tidak sama dengan bulat ya. Okey, yang ketiga ialah lurus. Lurus. Macam pembaris. Lurus. Apa lagi benda yang lurus? Seperti tiang pun lurus. Okey. Jadi lurus. Ini ialah pembaris yang lurus. Bentuk yang terakhir ialah bengkok. Bengkok. Pembaris ini bengkok. Tadi sebelum ni ialah lurus. Bengkok ialah dia tidak lurus. Macam apa lagi yang bengkok? Tali pun boleh bengkok. Okey, bengkok tu dia tidak lurus. Lurus tu dia cantik-cantik satu garisan. Tapi bengkang bengkok, ini bengkok. Okey, sekarang kita lihat petikan di muka surat 48. Cikgu akan baca. Ini Taman Ilmu Sekolah Fendi. Taman ini bersih dan cantik. Di taman ini ada sebuah meja berbentuk. Okey, isi tempat kosong. Lepas itu, di atas meja ada glob. Glob itu macam peta. Dia berbentuk. Taman ini juga ada tiang bendera yang tiang bendera Malaysia. Pekerja sekolah ternampak sebatang besi yang tengok pekerja tu. Dia mengutip besi itu lalu membuangnya ke dalam tong kita semula. Taman ini dijaga dengan baiknya. Okey murid-murid, bila kamu buka muka surat 49, kita akan belajar tentang kata arah. Okey. Hari ini kita akan belajar 4 jenis kata arah. Yang pertama ialah atas. Atas. Okey, tengok. Bola itu di atas kotak. Di atas kotak. Kedua, bawah. Bawah. Bola itu di bawah kotak. Bawah kotak. Ketiga, hadapan. Hadapan. Bola itu di hadapan kotak. Di hadapan kotak. Belakang. Belakang.
Bola itu di belakang kotak. Okey, murid-murid, lepas kita sudah belajar tentang kata arah, sekarang kita kena lengkapkan latihan mengenai kata arah yang kamu boleh jumpa di muka surat 49 di dalam buku teks kamu. Okey, ada 4 ayat saja. Nombor 1, kon disusun di rak. Di mana? Ataskah, belakangkah, hadapan ataupun bawah? 2, kotak disusun di rak. 3, gelong rotan diletakkan di rak. 4, bako yang berisi kayu baseball diletakkan di rak. Okey, salin 4 ayat ini di dalam buku latihan dan lengkapkan.